Betul, kita tak akan datang untuk saja-saja okey nak pergi berjalan ke. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua followers page Harimau Melaya. So hari ini kita kembali lagi dalam podcast Harimau Melaya. Hari ini agak sedikit special sebabnya pertama anda bersama dengan saya, Fatin. Dah lama rasanya saya tak podcast, so hari ini I'm come back. Yang kedua sebab kita berada di studio podcast baru Harimau Melaya. Dan yang ketiga yang paling penting hari ini, kita bawakan kepada anda tetamu jemputan dan tetamu yang istimewa kita pada hari ini, iaitu pemenang pingat perak Piala Dunia Hoki 5 sebelah di Muscat, Oman, Firdaus Omar. Hai Firdaus, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat? Alhamdulillah. Okay. So sebelum kita nak pergi ke topik-topik yang lebih serius, yang lebih penting, so kita nak tahu juga, nak santai lagi, kita nak kenal dulu Firdaus ni macam mana. So soalan pertama Fatin, bila Firdaus mula terlibat dalam sukan hoki ni dan kenapa? Okey, pertama sekali bila saya terlibat dengan sukan hoki ni sejak sekolah rendah lagi. Sejak sekolah rendah saya dah diperkenalkan dengan sukan hoki ni lah. And then minat tu berterusan, saya terpilih untuk ke sekolah sukan, which is masuk sekolah sukan Madam Munawwar lah ketika tu. And then Alhamdulillah bakat tu orang cakap apa, nampak lah, kita nampak lah digilar lah kan dekat sekolah sukan tu kan. And menjadi orang cakap, dan saya dapat wakil kebangsaan untuk pasukan remaja berumur 15 tahun. Start daripada situlah saya punya career, saya dapat bina career situ daripada situ. And then sampai sekarang lah berada dalam skuad hoki 5 sebelah negara. So kiranya dah berapa tahun tu agak-agak? Tolak tambah, saya rasa dalam 12 tahun. Dalam 12 tahun. Agak satu jangka masa yang agak panjang juga dan lama juga. So kalau Firdaus boleh share dengan kita, apa pencapaian terbaik Firdaus setakat 12 tahun ni berkecimpung dalam sukan? Bagi saya pencapaian saya yang paling, selain Piala Dunia. kalau nak kata yang terbaik di sana lah. Paling besar kan, paling bermakna buat saya. Yang kedua adalah which is kita menjadi juara Asia dalam hoki. Pada masa tu saya wakili pasukan untuk indoor kebangsaan. Waktu tu di Thailand kita menjadi juara Asia Cup. So kita menjadi juara untuk pertama kalinya setelah 8 edisi yang dipertandingkan lah. Dan waktu tu kita final dengan Iran, which is kita tahu Iran merupakan pasukan ranking nombor 3 dalam ranking dunia sekarang. Itu untuk pasukan indoor lah. Itu antara pencapaian tertinggi saya lah. Okay. So kita nak bercerita, tapi saya rasa saya masih tak terlambat lagi nak ucapkan tahniah kepada Firdaus dan juga tim sebab berjaya membawa pulang pingat perak di Piala Dunia baru-baru ni. So bagi saya itu adalah antara pencapaian yang tertinggi dan amat membangga. Sebagai rakyat Malaysia, saya sangat membangga dengan pencapaian. Walaupun orang cakap tempat kedua, tapi orang cakap nak dapatkan tempat ketiga tu pun belum tentu kita dapat. Ni tempat kedua. So memang satu pencapaian yang sangat membanggakan. So kita nak masuk sikit berkaitan dengan Piala Dunia ni. Ada satu gambar yang saya nampak viral dekat media sosial baru-baru ni pasal sewaktu semi-final. Korang menangis time tu. So saya nak tanya, apa perasaan waktu tu? Tak sangka ke macam mana? Sebab korang menangis waktu semi-final, sebab korang layak ke final. Gambar menangis okey. Dan sebenarnya gambar tu menggambarkan 1001 cakap apa, situasi lah sebenarnya kan. Sebab kita tahu kita punya target awal kita dekat sana, which is kita hanya at least kita kena capai quarter final dekat sana. Itu target awal kita lah. And then kita berjaya, satu langkah demi selangkah kita berjaya ke semi final. And paling manis sekali adalah bila kita menang semi final tu dan kita layak ke final Piala Dunia. Jadi itu yang pertama sekali, memang kita rasa macam excited plus unexpected kita sebab dengan segala usaha yang kita buat, kita dapat capai sampai ke tahap tu. And then juga bagi saya sebab apa kita menangis tu adalah sebab antaranya pengorbanan lah, pengorbanan setiap player. Dan sepanjang 3 bulan selepas daripada qualifier kita, qualifier 3 bulan yang lepas, which is pengorbanan setiap pemain tu. Setiap pemain tu ada pengorbanan dia masing-masing lah. Jadi saya rasa
itulah air mata orang cakap, air mata pengorbanan lah. Air mata pengorbanan, negara. kegembiraan. Betul, kan? kegembiraan untuk negara lah. Itu apa yang kami rasa lah waktu tu. Reaksi muka jangan tengok kan, tolong. Teruk sangat lah tu. So untuk kita nak bercerita pasal pengorbanan ni, saya ada baca dalam satu artikel yang persiapan korang sendiri menuju ke Piala Dunia ni banyak orang kata tu cabarannya. Itu salah satunya adalah daripada segi kekurangan dana. Tapi kalau kita compare dengan bola sepak, sukan-sukan yang lain, kita tengok sukan bola sepak ni mendapat dana yang baru-baru ni juga KBS baru je bagi dana ke FNM iaitu sebanyak 5 juta. Komen Firdaus sendiri macam mana? Pada pandangan saya lah, ini antara, kita bukan nak membandingkan antara pasukan bola sepak ataupun pasukan hoki, which is mana-mana pasukan pun saya tak nak membandingkan. Cumanya apa yang saya boleh katakan adalah macam sukan bola sepak ni adalah sukan rakyat sebenarnya kan. Jadi dekat situ mereka dapat banyak perhatian, jadi banyak which is sponsor ataupun orang yang nak sumbang kepada pasukan-pasukan tersebut. Jadi untuk pasukan hoki ni, mana yang ada itulah yang kami terima. So saya boleh kata sampai situ je lah kan. Apa yang ada kami terima sebab kami hanya bermain untuk negara lah. Itu sahaja. So bagi saya untuk kejayaan Piala Dunia ni umpama macam langkah kanan jugalah buat skuad hoki negara. Mungkin untuk lepas ni pihak-pihak yang tertentu mungkin boleh boleh bagi perhatian juga kepada sukan ni kan, daripada segi dana antaranya, daripada segi hospitality untuk korang punya training sendiri. So lepas ni mungkin orang kata tu adalah pihak-pihak tertentu. Dan baru-baru ni masa korang balik daripada Oman tu sendiri, YB Hanayoh, betul? Ada welcome korang balik. So mungkin boleh share juga kepada kita orang apa yang YB Hanayoh cakap waktu tu. Sedikit yang kami maklum lah, apa yang kami dapat maklum daripada apa yang YB Hanayoh beritahu hari itu, tempoh hari, which is kami akan dapat sedikit insentif daripada KBS sendiri. Itu atas penghargaan di atas kemenangan kita lah dekat World Cup itu tempoh hari. And then apa yang paling penting adalah saya juga dapat kepastian daripada YB, which is kita akan dapat program lah untuk hoki 5 sebelah ni. Kita akan dapat program jangka masa panjang, which is next World Cup akan berlangsung pada tahun 2028, which is 4 tahun daripada sekarang. Jadi kita akan ada program itu. So which is benda tu yang sangat yang kami perlukan lah. Sebab untuk persediaan ke World Cup ni, saya pasti memang selepas ni semua pasukan, which is pasukan-pasukan yang lain pun akan buat persediaan yang lebih rapi lah untuk World Cup yang kedua nanti. Jadi kami sangat perlukan program-program seperti inilah. Betul? Okay, so untuk final tu sendiri, Firdaus adalah antara salah seorang player yang menyumbang gol untuk skuad negara. So macam mana perasaan time tu? Memang ada personal target ke waktu tu ke macam mana? Ke memang tak sangka boleh dapat gol? Itu sebenarnya unexpected sebenarnya. Sebab saya sendiri posisi defender. Apa yang saya buat adalah saya sendiri cakap dengan teammate sebelum game, kita defend dulu. Maksudnya kita buat kerja bertahan dulu, sebab kita tahu pasukan Netherlands ni adalah satu pasukan yang kita tak boleh pandang rendah, pandang remeh dengan dia. Sebab overall player dia semua ada yang Olympian, ada which is ada experience yang banyak. Jadi dia orang pandai main macam mana nak counter kita. Jadi apa yang saya lakukan dalam padang tersebut dan ketika menjaringkan gol tu, saya rasa macam itu split second punya reaction lah, which is saya nampak ada peluang dari situ dan saya just cuba dan rezeki masuk. Alhamdulillah. Mountain. Ini trademark dia lah. Ini trademark dia. Kita tengok trademark dia ni. Okay, kalau kita tengok pasal lepas gol kedua, skuad negara juga ada beberapa kali dilihat membuat percubaan menjaringkan gol. Tapi orang kata tu sukar. Mungkin Firdaus sendiri boleh, daripada perspektif Firdaus sendiri mungkin boleh bagi tahu apa cabaran sebenarnya time tu. Sebab kalau ikutkan korang memang dah hampir-hampir untuk mendapat gol yang ketiga, tapi tak dapat. Dalam sukan ni kita tahu selain daripada technical, kadang-kadang orang cakap apa,
a bit of luck tu pun kita kena ada, betul. So apa yang saya nampak dekat situ, luck kita lah. Once Hakimullah ada buat ada sekali tu dia dapat satu percubaan yang terkena tiang 2 kali berturut-turut. Jadi kat situ mungkin tak ada rezeki dia untuk menjadikan gol. And saya rasa benda tu kita dah cuba sehabis baik, dan kita dah cuba apa sedaya yang boleh, sampaikan ada yang pemain nak masa bertukar pun nak keluar berjalan sampai berbongkok-bongkok tu kan, sampai dah tak larat. Kita tahu kita dah cuba yang terbaik, tapi mungkin rezeki kita sampai kat situ je lah. Mungkin boleh tunjuk sikit pingat pingat perak kita ni. Itu dia. World Cup ni. World Cup tau, ni bukan biasa-biasa punya. Okay, so kita dah habis untuk Piala Dunia. Kita nak masuk sikit lah berkaitan dengan Olimpik. So baru-baru ni kalau ikutkan kita hampir ke Sukan Olimpik Paris. Betul, Paris 2024. Tapi saya tak nak cakap yang kita tak layak. Kita mungkin tak ada rezeki lah untuk ke Sukan Olimpik Paris 2024. Tapi nak berkata layak, pasal layak tak layak ni, saya nak quote juga berkaitan apa yang Presiden Konfederasi Hoki Malaysia iaitu Datuk Seri Subhan Kamal ada cakap. Dia cakap kita tak gagal untuk layak ke Sukan Olimpik Paris 2024 ni. Cumanya sistem kelayakan itu sendiri yang dilihat kurang adil, terutamanya untuk negara di Asia. Kalau ikutkan yang qualified hanya dari Asia, hanya India saja, dan selebihnya adalah daripada Eropah. Komen Firdaus sendiri macam mana? Kalau pada saya berkenaan hoki padang ni adalah bukan dalam saya punya pasukan sendiri, which is pasukan abang lah, cakap kita punya pasukan main team kita kan dekat atas. Tapi apa yang saya nampak dekat situ, betul macam Datuk Seri Subhan cakap, dia punya sistem tu agak sedikit macam tak fair lah kan. Tapi sebabnya kalau World Cup at least dia ambil 16 pasukan, tapi Olimpik 12 pasukan saja. Jadi kat situ peluang kita tu berkurang lah, maknanya kita nak qualify ke Olimpik tu agak rendah, sebab kita nak bersaing dengan pasukan-pasukan ranking yang tertinggi dunia kan. Jadinya kita nak qualify, saya rasa bukan sebab kita tak layak, cumanya rezeki tu tak ada lagi. Rezeki tak ada lagi. So mungkin kita perlukan masa sikit lagi, insyaAllah. Saya percaya kita akan layak ke Olimpik juga satu hari nanti, insyaAllah. Betul. Kalau boleh saya sentuh berkaitan dengan pasukan akar umbi hoki, ada orang kata tu pembangunan tu. Kita ada untuk sekarang, untuk sebenarnya dah lama kita memang ada lah untuk pasukan NHDP. Dia dipanggil NHDP, which is National Hockey Development Program. Kita memang ada lah daripada akar umbi, which is ada banyak program antara sekolah-sekolah, ada pertandingan. Jadi cumanya dia kurang mendapat liputan ke atau sambutan. So jadi orang tak berapa aware lah pasal pembangunan ni kan. Tapi sebenarnya memang ada, kita memang adalah NHDP program tersebut. Kalau nak tengok daripada segi potensi sukan hoki ni sendiri, saya rasa sukan hoki ni masih boleh pergi jauh lagi. Macam antaranya kita dah buktikan melalui Piala Dunia. Selepas ni mungkin rezeki kita dekat Olimpik pula. So bagi Firdaus sendiri, daripada pembangunan itu sendiri, apa yang sepatutnya adik-adik ni ada? Antaranya ciri-cirinya ke, maybe Firdaus boleh kongsikan? Pada saya sebenarnya dari segi bakat, kita memang ada banyak bakat, which is bakat-bakat muda memang banyak. Cuma je yang kita kekurangan sekarang adalah fasiliti sebenarnya. Fasiliti which is padang hoki turf. Kita tak semua negeri tu, tak semua tempat yang ada. Setiap negeri tu kadang ada satu, ada dua. Jadi kat situlah yang merencatkan sedikit kita punya program pembangunan. Jadi kat situ kita kurang dapat mencongkil bakat. Sebab sebelum ni kebanyakannya bakat-bakat yang dapat kita congkil ialah daripada sekolah-sekolah sukan ataupun sekolah-sekolah angkat TMB sendiri. Sedangkan kita ada ramai lagi player-player yang berbakat, yang ada potensi, which kita tak dapat nak continue nak highlight mereka ni dengan adanya kekurangan seperti yang saya sebutkan tadi lah. Which is dari segi mungkin dana jugalah, dana juga kan. Kita perlukan sebab setiap perjalanan ke setiap apa program kita perlukan benda tu. Jadi apa yang saya nampak kat situ,
mungkin kita perlukan daripada side facility, daripada dana. Mungkin kita kat situ memang tak ada masalah lah untuk kita kita naikkan lagi sukan hoki. Betul. Macam Firdaus cakap tadi, bakat tu dah ada, cuma fasilitinya ataupun dananya agak sedikit kurang. Betul. Mungkin lepas ni kita berharaplah pada pihak-pihak yang tertentu mungkin boleh memberi sedikit fokus kepada sukan hoki ni untuk kita pergi lebih jauh juga. So, nak bercakap pasal Olimpik ni juga, kalau kita memang dah tak layak ke sukan Olimpik Paris 2024 dan sangat menyedihkan sebenarnya skuad hoki kebangsaan kita dikritik hebat time tu sebab kita tak layak ke Sukan Olimpik Paris 2024. Sebab ada yang cakap macam disebabkan kita tak layak tu, kita kena tunggu lagi 4 tahun untuk Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Mungkin Firdaus sendiri ada sesuatu nak komen ataupun nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia yang mungkin yang mengkritik tu. Dari segi mereka yang kritik, kita tak boleh nak tutup mulut orang semua kan. Diorang berhak, mereka melihat, mereka berhak untuk kata apa saja. Pada kami yang sebagai atlet kebangsaan ni, kami terima benda tu. And kalau kata benda yang positif kami terima, and benda yang negatif kami just okay, kita just dan absorb dan letak tepi saja. Sebab bagi saya kadang-kadang ada juga komen-komen yang membina kan. Sebab kita tahu terutama sekali daripada pasukan kebangsaan kita lah sendiri yang hari tu tak melaikan diri ke Olimpik kan. Diorang bukan tak main sungguh-sungguh, diorang bermati-matian. Dia tahu setiap mereka pun ada pengorbanan mereka sendiri. Jadi mana-mana tim pun, mana-mana game yang kita sertai pun, mana ada kita datang untuk kalah. Betul. Kita tak akan datang untuk saja okay, nak pergi berjalan ke, just nak ambil angin ke, tak. Kita datang untuk menang, tapi kita dah cuba yang terbaik. So mungkin bukan masanya lagi untuk kita berada di Olimpik. So macam saya cakap, benda yang di belakang tabir ni lah yang penting. Dari segi pembangunan kita macam mana, dari segi support kita daripada pihak-pihak tertentu, benda-benda itulah yang akan membangkitkan lagi kita punya motivasi, semangat kita untuk pergi lebih jauh lah. Which is yang paling penting, kita qualify untuk Olimpik Los Angeles nanti. Okay. Daripada untuk next ni, apa lagi kejohanan yang akan compete? Untuk selepas ni saya akan bermain untuk Liga Hoki Kebangsaan. Jadi saya bermain bersama pasukan Terengganu Hoki Team lah. So dalam masa sebenarnya esok sebenarnya Piala Sumbangsih. Sumbangsih bersama pasukan TMB lah. So untuk tournament terdekat kita akan ada Liga Kebangsaan lah. Okay. Kalau cerita pasal personal target pula, Firdaus mungkin ada personal target dalam sukan ni? Personal target saya untuk jangka masa pendek, which is saya dah apa yang saya dah capai, which is silver medal. Alhamdulillah. Dan jangka masa panjang saya, personal target saya nak bawa pasukan negara kita ke Olimpik satu hari nanti, insyaAllah. InsyaAllah. So kalau cerita pasal personal, kita cerita pasal target pasukan sendiri macam mana? Korang ada tak macam pernah berborak macam okay, lepas ni kita kena, tak kisah macam mana pun kita kena pergi Olimpik juga, tak kisahlah macam mana pun. Mungkin ada borak macam tu ke dengan squad? Kita ada berbincang, tapi benda tu kita kena orang cakap apa, relevant. Betul, kita kena be relevant. And then kita kena tengok macam mana kita punya program kan. Kita tak boleh nak semua tournament yang ada, sebab sepanjang perjalanan kita nak ke Olimpik tu, kita akan ada banyak tournament. Jadi kita kena tahu mana tournament yang kita perlu fokus, apa tournament yang kita perlu fokus, mana tournament yang penting. Jadi dekat situ kita memang dah berbincang, kita ada bila kita borak-borak kopi lah, kedai kopi kan, bila cerita-cerita macam tu. So memang kita kena do a proper cakap apa, homework lah. Kita kena study betul-betul kat mana yang kita nak fokus, kat mana kita nak pick and benda tu kan, so that kita tak akan terlepas lagi untuk ke Olimpik nanti. Benda tu lah. Okay. Kalau nak bercerita pasal coach sendiri, coach mungkin ada target ataupun taktikal yang mungkin membantu skuad kebangsaan pula. Macam mana komen Firdaus sendiri? Coach ada tak macam
okay coach target, okay korang kena macam ni, macam mana? Kalau dari segi dalam side coaching ni, apa yang coach buat terhadap pasukan adalah mereka bagi semua, apa maksud dia, mereka sediakan apa yang kita perlu buat. Dia bagi tactical game macam mana, apa yang kita perlu buat dalam padang, and then bila dalam padang tu kita sendirilah yang kena realisasikan apa yang kita dah plan kan. Jadi apa yang coach plan, apa yang coach dah cadangkan pada kita just buat yang terbaik lah macam tu kan. Dari segi tactical coach tu so far okay? So far alhamdulillah tak ada masalah. Teammate pun setiap pemain pun boleh adapt lah dengan benda tu, sebab kita dah buat latihan tersebut dalam jangka masa yang lama juga lah kan. Jadi kita dah terbiasa. Once coach dah decide untuk main tactical ni, and then kita boleh follow semua. Berkaitan dengan Piala Sumbangsi ni, macam mana persiapan setakat ni? So far persiapan untuk saya, which is pasukan Terengganu Hockey Team sendiri, agak terlewat juga sebenarnya persiapan kita, sebabnya dalam skuad hoki 5 sebelah ni kita ada 8 orang pemain daripada pasukan THT. Jadi pasukan Terengganu tak sempat nak cakap apa gather full team dalam jangka masa yang lama lah. Sedangkan pasukan-pasukan lain macam TMB, Maybank dan sebagainya tu mereka dah gather lebih awal. Tapi semalam kita dah start training, kita dah start centralize sekali, dan saya nampak tak ada masalah sebab kita dah biasa main sekali kan. Jadi tak ada masalah untuk kita dapatkan persefahaman antara pasukan lah. Nak cerita pasal pengalaman Firdaus sendiri, sebelum ni pun Firdaus pernah bersama dengan Coach Arul Servaraj, dan baru-baru ni pun ada isu berkaitan dengan coach baru sendiri. So apa komen Firdaus? Pendapat saya pernah bermain dengan Coach Arul, which is maksudnya bukan bermain dengan Coach Arul, maksudnya saya bermain di bawah bimbingan Coach Arul, which is dekat pasukan remaja kebangsaan 2016. And then saya rasa saya tak ada masalah dengan coach, dan apa yang coach beri kita boleh deliver dengan baik. And then komen saya untuk coach baru yang akan datang, saya tak kisah siapa-siapa yang akan masuk menggantikan tempat Coach Arul untuk pasukan kebangsaan nanti. Cuma je kita berharap dengan adanya kehadiran coach baru ni, dia dapat meningkatkan lagi lah kita punya prestasi pasukan hoki kita sendiri. Kalau daripada Firdaus sendiri, bersedialah untuk siapa-siapa pun coach baru tu. Saya tak kisah siapa-siapa pun coach baru yang masuk, jika coach tersebut melihat saya layak untuk pasukan kebangsaan, untuk pasukan beliau, dan saya bersedia untuk dipanggil semula lah ke dalam pasukan. Kalau sekiranya lah coach baru tu adalah daripada luar negara, macam sebelum ni sendiri skuad kebangsaan ada menerima bimbingan daripada Paul Remington dan juga Ottman. So macam mana? Ready tak nak dapat coach daripada luar negara juga? Sebenarnya kalau pendapat saya agak excited juga kalau kita ada dapat coach daripada luar, and which is why not kita cuba juga. Saya juga bersedia, macam saya beritahu tadi, saya sentiasa bersedia jika coach tersebut melihat saya layak untuk pasukan beliau. Jadi saya akan berikan 100% untuk pasukan kebangsaan. Kalau kita nak compare kepada coach lokal kita dengan luar negara, kita tak naklah compare sebab masing-masing pun ada orang kata tu knowledge dan juga tactical masing-masing sendiri. Tapi daripada segi Firdaus sendiri, macam mana melihat kedua-duanya? Firdaus sendiri pernah menerima bimbingan daripada coach import dan juga coach lokal. Macam yang Fatin bagi tahu juga, setiap coach dia ada kelebihan mereka sendiri, dan kelebihan cara mereka handle team, cara taktikal dan sebagainya. Dan bagi saya benda tersebut tak menjadi masalah kepada kita as a player, and then which is kita dapat adapt dengan mana-mana taktikal sekalipun. Dan apa yang kita perlukan sekarang adalah cuma dapatkan result yang baik sahaja.
Okey, rasanya itu sahaja perkongsian kita hari ini bersama dengan Firdaus Omar, iaitu pemenang pingat perak Piala Dunia 5 sebelah di Muscat, Oman. So rasanya banyak input yang telah kita dapat hari ini berkaitan dengan perkongsian Firdaus sendiri. So lepas ni untuk target yang Firdaus dah cakap tadi, mungkin nak ke Olimpik 2028 nanti, insya-Allah mungkin rezekinya ada nanti, sebab kita dah nampak potensinya untuk skuad hoki kebangsaan kita. So Firdaus, good luck untuk Piala Subangsih esok. Betul. Esok, dan yang esok iaitu pada 7 hari bulan Februari ni. Good luck untuk tim Terengganu juga, dan untuk tim kebangsaan juga good luck untuk tournament-tournament yang akan datang. Dan nak cakap apa? Thank you so much for having me, and doakan pasukan hoki kebangsaan akan layak juga satu hari nanti ke Olimpik, insya-Allah. Bye.